Dan walaupun Menteri berasa bangga kejayaan. Kejayaan apa? Orang tak ada pilihan. Maknanya, yang menjadi masalah ini vaksin. Bukan masalah orang tak bersedia. Kempen menyeluruh di masjid, di ruangan televisyen daripada propaganda murahan itu lebih baiklah untuk menggalakkan orang berdaftar untuk menerima vaksin. Kerana ini akan menyelesaikan banyak masalah. Baik. Kemudian, kita tahu juga Selangor. Berapa lama minta vaksin? Ada yayasan minta vaksin. Tak usahlah temberang bagi alasan. Yang kita tahu ada yayasan dari bulan Mac. Tak ada jawapan. Ya. Kemudian, sekarang Pulau Pinang. 2 juta nak disediakan. Baru bagi soal teknikal ini, peraturan, ada syarikat yang dipelihara kepentingan syarikat, sudah ada agreement yang lama. Buat apa darurat? Kita adakan darurat kononnya nak membantu menyelesaikan masalah COVID, tapi kita tak boleh pindah atau arah syarikat supaya memberikan sedikit kelonggaran. Semua pembelian mesti harus fama niaga. Ya, saya tak ada masalah. Fama niaga dah bawa jutaan Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, semua melalui mereka. Okey. Tetapi dalam keadaan krisis, bagilah ruang. Orang nak beli. Kerajaan boleh jimatkan belanja. Tetapi, nak kawal semua. Nak tamak halau berkuasa. Nak tunjuk mereka itu berkuasa semua. Akhirnya, 2 juta apa salahnya? Pulau Pinang nak beli. Kalau tanya pendapat kita, biarlah. Asalkan tiap rakyat itu dapat vaksin yang secukupnya. Jadi kuasa mahu, tetapi diperbodohkan rakyat kerana kuasa itu hanya untuk jaga mereka, bukan jaga rakyat. Kalau nak jaga rakyat, bukan masanya fama niaga nak monopoli sekarang. Walaupun saya setuju peringkat awal sudah, saya tidak mempersoalkan. Tapi sekarang bagi ruang. Oleh demikian, saya nak rumuskan bahawa kalau ramai yang dapat vaksin, dia akan dapat menyelamatkan keadaan. Yang berikutnya saya nak sebut tentang harga. Sekarang setelah saya tengok ada kelengahan dan dolak dalik ini, saya pun hubungi juga kawan-kawan saya, termasuk di negara China. Apakah boleh bawa? Ya. Jawabnya yes. Apakah mesti melalui satu syarikat? Jawabnya tidak. Apakah harganya setinggi yang ada sekarang? Tidak. Kita boleh kenal pasti harga yang lebih murah daripada yang ditetapkan. Ya. Nah, itu saya bingung kerana pertama dilarang, orang lain tak boleh. Keduanya dilengahkan. Ketiganya bila ada persoalan tentang harga, sebab itu rahsia daripada awal. Berapa jumlah? Tak ada. Berapa harga? Tak tahu. Begila, disebutlah bulan ke bulan ke bulan. Jadi akhirnya apa yang Menteri sebut? Ini kita jadi macam Titanic. Bagi anak-anak muda mungkin tak ingat ya. Titanic ini filem yang terkenal dulu tahun 90-an, dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Baik, yang saya nak cerita tentang ini Perdana Menteri sebut. Dia kata di mana orang dari kelas bawahan dapat diselamatkan dan orang miskin tenggelam. Ya, kapal itu seluruhnya tenggelam. Yang kaya, yang VVIP, menteri-menteri kanan, menteri-menteri selamat. Itu pengajaran dia. Apakah kita mahu perkara ini berulang? Maka siapkan vaksin. Sampaikan kepada rakyat. Kalau kerajaan dah nampak tak ada keupayaan sepenuhnya, buka ruang. Siapa boleh beli, beli. Sektor swasta, masa inilah. Sektor swasta yang untungnya bilion ringgit. Staf dia, pekerja dia, di ladang dan di kilang, puluh ribu. Dia bayarlah. Dia beli, dia bayar. Yang kerajaan nak pertahankan misi bayar semua buat apa? Apa kepentingannya? Nak kontrol sebab apa? Buka ruang. Biar orang dapat kemudahan sebanyak mungkin untuk dapat vaksin. Ya. Ini ada kononnya duk sibuk pasal ada orang tak suka vaksin.
Saya tak tahu berapa orang, tetapi yang saya tahu jutaan masih tunggu. Baik, sebabnya apa? Sebabnya nyata kerajaan sekarang ini tidak ada strategi penyelesaian pasca COVID-19. Ya, dia tidak ada penyelesaian. Pasukan khas yang saya tubuhkan di Pejabat Ketua Pembangkang, ya, yang telah mengemukakan beberapa pandangan, ya, telah mengemukakan laporan kepada saya, dan berdasarkan kertas Isaac Newton Institute Infectious Dynamics of Pandemics Workshop yang mengumpul 30 pakar utama dunia dari universiti, institut dan pelbagai disiplin kesihatan dan perubatan, matematik, statistik, sosiologi, big data analytics, behavioral science dan sosiologi. Ya, sebahagiannya kertas yang ada yang saya sebut di sini, models for an exit strategy workshop that took as part of the Isaac Newton Institute's Infectious Dynamics of Pandemics program. Itu yang termasuk Oxford dan Cambridge, University College London, Alan Turing Institute, University of Manchester, IBM Research Center dan lain-lain. Ya, janganlah kita pandang remeh semua. Ini pandangan-pandangan yang harus kita ambil, kerana mereka menyebut beberapa langkah exit strategy. Ya. Apa langkah-langkah yang diusulkan dalam disebut exit strategy ini? Ya? Iaitu memperbaiki jangkaan dan juga beberapa peraturan terkait dengan epidemiological parameters, supaya angka dan data itu lengkap. Dan kedua, memahami kepelbagaian yang ada dan jenis transmisi virus jangkitan ini. Dan ketiga, yang sangat juga penting ialah untuk menumpukan kepada soal pengumpulan data, terutama bagi negara yang membangun, kadang-kadang data itu tidak dikemukakan secara telus. Saya sebut data-data ini kerana kita tak dapat dari Majlis Sejahtera, dari kementerian-kementerian. Ini terpaksa kumpul daripada semua negara yang lain. Di Malaysia ini semuanya rahsia. Ya. Padahal rakyat patut tahu apa masalahnya umpamanya kalau dapat diberikan kepada rakyat maklumat ini. Maklumat tentang yang sakit di mana. Di Layue, di Corotokun, di Manik Urai, di Kapit. Jadi dia tahu di mana. Ya. Ini yang disebut granular dan detail data, supaya dia dapat tahu kalau kerajaan ambil tindakan, kita tutup daerah ini dan PKP yang strict lockdown, orang faham kalau kes itu terlibat. Ini tidak. Ya. Masih sampai sekarang kita belum dapat maklumat terperinci kerana tetap dirahsiakan. Sebab itu pasukan khas saya ini akan kemukakan suatu cara strategi yang kita sebut exit strategy ini pasca COVID-19. Pertama, menyediakan apa yang disebut papan pemuka, dashboard, ya, untuk mengumpulkan semua data, meminta kerjasama semua badan-badan penyelidikan, universiti, hospital. Kalau hospital kerajaan terpaksa tunduk kepada arahan nanti, hospital swasta sebagainya, untuk data tidak nama. Mana nama kita rahsiakan. Kalau Ahmad ke, Acong ke, Ahli ke, ya, Donald ke, itu kita boleh rahsiakan nama. Tapi angka dan data itu akan membantu kita untuk mencari penyelesaian. Dan juga ini yang disebut open data platform, ya. Platform data terbuka supaya kita tahu apa yang langkah patut diambil. Langkah ini tentulah satu langkah perubatan kesihatan, ya, ICU dan ubat. Satu apa yang disebut sebagai NPI. Ya. NPI maknanya langkah-langkah yang bukan perubatan, ya, non-pharmaceutical. Jadi maknanya langkah ini termasuklah langkah pembatasan sosial atau jarak sosial,
pakai pelutuk muka dan juga beberapa langkah lain, beberapa sekatan yang dibuat oleh kerajaan, ya. Tetapi kita harus ada maklumat yang terperinci, ya. Bukan seperti mana yang dilakukan sekarang, ya. Daripada 60,000 kertas penyelidikan, kajian yang dibuat oleh pakar-pakar, termasuk sekitar 700 dari Malaysia, satu pun tidak kemukakan darurat itu sebagai penyelesaian. Aneh tidak? Daripada 60,000 dan 700 di Malaysia, tidak satu pun yang kemukakan harus ada pendekatan penyelesaian untuk masyarakat yang NPI ini menurut darurat. Jadi bagi kita ini sudah tidak ambil tak menusabah lagi, kerana seperti yang kita saksikan di Rajah, tidak dapat membantu hujah pertahankan, melainkan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah hilang keabsahan atau legitimacy untuk terus berkuasa. Kemudian untuk pegang kuasa, maka ambil tindakan-tindakan yang agak keras. Anak muda bangkit marah sikit, tekan. Ada buat kain tentang kerajaan gagal, tekan. Tapi kalau dilihat COVID-19 pun, dan beberapa langkah antara 2 darjat, orang besar dapat dilepaskan, berbeza dengan rakyat, memang kerajaan gagal. Apa masalah dia? Memang betul. Jadi oleh demikian, data ini bagi kita sangat penting. Dan minggu depan saya dengan ketua pasukan akan memberikan penjelasan secara terperinci bagaimana pelaksanaan dan operasi database yang kita kemukakan ini, supaya dapat kita garap kekuatan keseluruhannya. Jadi sekali lagi lah saya tekankan bahawa untuk sementara waktu, bagi yang divaksin pun waspadalah, ya. Walaupun kita tahu sekarang ini orang yang divaksin ni kadang-kadang tak nampak apa kelebihannya, ya. Nak berjalan ke, ada sekatan ke, nak naik pesawat ke, patut ada, tapi tidak. Walaupun Perdana Menteri pernah janji, dah kalau dapat vaksin boleh ke sana ke sini, ke sana ke sini, kamu tak ada, ya. Ke Lubuk jugalah, ya. Jadi Perdana Menteri berucap pun orang tak boleh terima lagi dah, ya. Sebab tak dapat dia pertahankan. Itu pertama. Keduanya, untuk keselamatan kita, oleh demikian yang belum vaksin lebih waspada, kerana seperti yang kita lihat tadi Rajah awal, merebaknya itu sporadik, kita tak dapat kawal lagi. Jadi keluarga kita janganlah agak sesal kemudian, tidak ada gunanya, ya. Jadi sebab tu kita buat ikhtiar, selain mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dapat dilindungi daripada wabak dan malapetaka ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.